أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Sadaqallahul 'azim. Dan kami jadikan unta yang dihadiahkan kepada fakir miskin Mekah itu sebahagian dari syiar agama Allah untuk kamu. Pada menyembelih unta yang tersebut ada kebaikan bagi kamu. Oleh itu sebutlah nama Allah semasa menyembelihnya ketika ia berdiri di atas 3 kakinya. Maka apabila ia tumbang serta putus nyawanya, makanlah sebahagian daripadanya. Dan berilah bahagian yang lain kepada orang-orang yang tidak meminta dan yang meminta. Demikian kami mudahkan dia untuk kamu menguasainya dan menyembelihnya supaya kamu bersyukur. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas, yang berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu, supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap seorang yang khianat, lagi tidak bersyukur. Diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh. Kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Iaitu mereka yang diusir dari kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar. Mereka diusir semata-mata kerana mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengah yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja kaum Nasrani dan tempat-tempat sembahyang kaum Yahudi. Dan juga masjid-masjid orang Islam yang sentiasa disebut nama Allah banyak padanya. Dan sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya. Dan sesungguhnya Allah akan menolong siapa yang menolong agamanya, yakni agama Islam. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Itu mereka yakni umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi dalam suratul Hajj. Bermula daripada ayat 36 sehingga ayat yang ke-41. Dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala memerintahkan supaya disebut nama Allah ketika melakukan sembelihan. Dan Allah memerintahkan supaya makan daripada sembelihan korban itu, dan demikian juga memberi makan. Sama ada kepada orang yang memintanya ataupun orang yang tidak meminta. Dan seterusnya ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan di antara nikmat Allah ialah Allah menjaga orang-orang yang beriman. Dan Allah menjelaskan tentang sebab-sebab dibenarkan berperang, yang merupakan ayat yang pertama yang mengizinkan umat Islam untuk berperang sesudah mereka berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan sifat-sifat orang-orang yang Allah Ta'ala memberikan kepada mereka kuasa dan kerajaan. Sifat-sifat kerajaan dan kekuasaan yang dipelihara dan ditolong oleh Allah. Mereka mempunyai sifat-sifat yang khusus
Yang disebut dalam ayat yang kita bacakan ini 4 sifat yang menjadi sifat kelompok yang menang. Sifat kelompok golongan yang sentiasa mendapat pertolongan Allah. Bukan sifat golongan yang sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Bila Allah berfirman wal budna ja'alnaha lakum, dan unta-unta korban. Kata bud, ini unta besar yang disyariatkan ataupun dilakukan korban. Ja'alnaha, kami jadikan unta-unta ini bagi kamu min sya'airillah, yang merupakan syiar Allah atas muka bumi ini, lakum fiha khair, bagi kamu segala kebaikan. Maksudnya ibadat korban yang disyariatkan memberi kebaikan kepada kamu dunia dan kebaikan akhirat kepada kamu. Kalau kita lihat dalam ayat yang kita bacakan ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di antara nikmat Allah Taala kepada orang yang beriman, Allah menjadikan unta-unta itu sebagai alat untuk melakukan pengorbanan. Binatang yang dengannya sebab untuk kita mendapat pahala yang banyak. Sama ada ia dikorbankan kerana korban atau dikorbankan kerana hadyu. Hadyu maknanya hadiah. Yang biasanya dibawa oleh orang-orang yang melakukan haji, dibawa bersama mereka binatang untuk disembelih. Untuk diagih-agihkan pada fakir miskin. Kita ada perkataan hadyu, kita ada perkataan udhiyah. Al-hadyu yang hanya dilakukan di Masjidil Haram ataupun dilakukan oleh jemaah haji. Manakala udhiyah dilakukan oleh semua orang. Menjadi kebiasaan bila mana seorang pergi haji, bila seorang melaksanakan ibadat, maka mereka bawalah lembu, mereka bawa kambing, unta. Oleh kerana unta ini binatang paling besar untuk dapat pahala. Binatang yang paling banyak dagingnya sebagai satu bentuk syiar Allah. Kata syiar Allah kita dah sebut, iaitu hukum hakam Allah. Dan syiar Allah juga memberi maksud ialah kemuliaan yang menandakan seorang itu bertakwa kepada Allah. Kata Allah, Allah jadikan unta dan demikian juga lembu min alaimid dinillah, tanda agama Allah. Wa adillati taati, tanda ketaatan pada Allah. Maknanya nak tengok seorang itu taat, apakah dia menyembelih korban atau tidak. Itu tanda dia taat kepada Allah. Maka dalam menyembelihnya, ketika menyembelihnya di tanah haram, maka mendapat pahala yang besar. Dan manfaat yang banyak untuk duniawi dengan diagih-agihkan daging itu kepada fakir miskin. Dan juga untuk dijadikan sebagai binatang tunggangan. Dan untuk mengambil susunya. Baik, kalau sekiranya satu binatang telah ditentukan untuk dibuat hadyu atau korban, apakah boleh menunggangnya? Maka boleh menunggangnya. Ini unta, dia nak hantar untuk buat korban, atau untuk sebagai hadyu hadiah untuk tanah haram pada fakir miskin. Maka boleh tak dia menunggangnya, walaupun sudah ditentukan ia sebagai korban ataupun hadyu hadiah, maka boleh. Boleh tak binatang yang kita nak korban, contoh kita korbankan lembu, tapi lembu tu masih ada susu, boleh tak kita perah susu dia, kita minum atau sebagainya, maka boleh. Dia boleh diambil lagi manfaatnya. Kalau misalnya kita niat korban kambing bigi-bigi, kita dah tentukan ini korban, kita pun jual kita ataupun kita katakan kita ambil kulit kambing bigi-bigi tadi, bulu dia, untuk dimanfaatkan, maka boleh. Maka boleh binatang-binatang korban diambil manfaat. Susunya atau menunggangnya atau bulunya. Tengok jenis binatang lah. Kalau unta boleh tunggang. Kalau lembu tak ditunggang. Kalau lembu boleh diambil susu. Kambing juga boleh diambil susunya. Maka semua perkara ini adalah dibenarkan. Kemudian kata Allah SWT, Fazkur ismallahi alaiha sawah. Hendaklah kamu menyebut nama Allah ketika mana kamu sembelihnya dalam keadaan berdiri 3 kakinya. Kita dah sebut semalam, unta sunat disembelih dengan cara mengikat salah satu kaki dia. Tak kira kanan pun kiri, dia ikat satu. Dan dia berdiri atas 3 kaki. Maka ini perkataan sawaf. Berdiri pada 3 kaki,
kemudian disembelihnya dengan menyebut nama Allah. Kata Allah, faiza wajabat junubuha. Bila mana unta ini tumbang, maka ada dua perkara yang disyariatkan. Fakulu minha, makanlah daripadanya. Sunat orang yang korban untuk makan. Sunat orang yang menyembelih untuk memakannya. Wa at'imul qani' wal mu'tar. Dan berilah makan kepada fakir miskin, sama ada fakir miskin tu dia tak minta ataupun dia minta. Kita bila berhadapan dengan fakir miskin, ada fakir miskin dia minta daging. Saya nak daging korban, saya nak sekian-sekian. Maka boleh kita bagi. Ada yang tidak minta, tapi kita tahu dia miskin. Maka boleh kita bagi. Maka ini syariat korban. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikian kami jadikan binatang-binatang korban itu suatu perkara yang mudah untuk kamu kendalikannya. Allah jadikan semua binatang-binatang yang dipilih untuk dijadikan sebagai binatang korban, binatang mudah untuk kita kendalikannya. Wa imma kita boleh membelanya dan kita boleh menjaganya dengan mudah. Serta kita melaksanakan ibadat korban dengan mudah pada kambing, pada lembu, pada unta. Maka Allah taskhirkan dia. Allah jadikan binatang ini mudah kamu kuasai. Sebab itu sebenarnya baik sembelih unta, baik sembelih lembu, baik sembelih kambing tak perlu ramai pun. Sebab sifatnya mudah. Tapi kalau kita pergi ramai-ramai tu binatang tu takut. Kalau kita tanya orang yang betul-betul bagang sembelih lembu ni, kata dia 2 orang je buat kerja. Tak tali kat kaki depan, kaki belakang dia tarik jatuh. Maka dia renggangkan tadi kemudian disembelih. Ini maksud taskhir. Mana Allah jadikan binatang ni mudah kita sembelih. Tak perlu sekampung ikat dia. Tak cukup kampung ni, kampung sebelah pula kita panggil. Macam susah pula. Itu belum lagi kalau korban seladang. Kalau korban tu mungkin binatang liar. Allah jadikan binatang korban sebenarnya kalau kita mengenali watak-watak binatang ni yang kita disyariatkan korban, memang sifatnya jinak. Kambing bagi contoh, seorang je. Kita tengok orang harap kambing, dia seorang dia je buat. Pegang kaki letak, kemudian tu habis sembelih. Paling ramai pun 2 lah. Taklah sampai 3-4 orang misalnya. Sama juga lembu, sama juga unta sebenarnya. Unta pun sama seorang je. Pergi kat kaki dia dah berdiri tegak. Maka dia sembelih. Seorang boleh sembelih sampai 30 ekor, 40 ekor. Sebab itu bila kita dengar Rasulullah SAW pada akhir usia baginda, Nabi sembelih 63 ekor. Kita kalau bayang binatang tu baring, penatlah tukang sembelih tu. Baring. Unta yang Nabi sembelih tak baring, berdiri. Dia berdiri tegak. Dia ikat kaki sebelah, maka dia berdiri pada 3 kaki. Oleh kerana garis pusat unta tu tinggi, dia takut jatuh. Bila dia takut jatuh, dia tak nak gerak. Dia berdiri tegak. Maka Rasulullah ambil. Macam kait je. Letak. Maka 63 ekor. Kalau kita duduk gambar macam kita sembelih hari ni, terus 20 ekor dah pancik. Sebab dengan rebah, dengan apa. Time sembelih pula, tukang sembelih yang jaga belaka. Misalnya, jadi penat. Walau sebenarnya, sifat binatang korban taskhir. Apa itu taskhir? Allah tundukkan dia mudah untuk dikorbankan. Padahal dia dah tengok geng-geng dia kena sembelih, tak ada pula dia mengamuk. Relax. Sebab dia ditaskhir oleh Allah. Dia telah dijadikan kita kuasai dia untuk buat ibadat korban. Kalau tidak, kambing kita sembelih, kawan dia tengok tu 3-4 hari tak balik rumah. Sebab tahu kawan dia kena sembelih, lari. Semua masuk highway lagi. Sebab apa? Takut. Tapi tak, kita sembelih, dia tengok kawan dia tumbang, cuma kita taklah tunjuk pisau sembelih tu. Maksudnya dia nampak kawan dia tumbang ni binatang, dia okey. Sebab sifatnya taskhir. Apa itu taskhirun? Allah jinakkan dia. Kalau saya kata dia liar, kita sembelih seekor, yang lagi semua cabut lagi. Kita korban lembu 30 ekor, 20 ekor. Seekor kita sembelih. Yang lain tengok kawan dia ni kena ikat, kena tambak, tu lagi. Huru-hara setiap kali berlaku korban huru-hara. Tapi tidak berlaku. Walaupun ada kes terpencil. Tapi kebanyakan kes terpencil, saya dimaklumkan kerana kadang-kadang watak dia tu kasar sangat dengan binatang. Dia pergi tampar lembu. Lembu ni dia dendam. Tampar dia pukul. Ada satu video yang orang bagi pada saya. Ada seorang hamba Allah ditendang pada muka dia. Tendang. Kita tengok video sekerat, siang dia. Tengok video penang, dia pukul lembu tu dulu.
Dia duduk kedebing kedebak lembu tu dulu. Maka lembu tu ingat dia. Tunggu waktu je. Dia duduk pada pok yang baik, tu kena tenang. Jadi binatang ni, sebab itu bila Allah Ta'ala, bila Rasulullah menyatakan tentang kewajiban berlaku ihsan, dia ada kait dengan sifat binatang tu sendiri. Sebab binatang, kita kalau buat baik, dia pun tak nak lawan kita. Anjing pun kita buat baik, dia tak lawan. Dia pun tak gigit kita. Binatang lain pun sama. Apa tadi binatang yang memang ditazkirkan untuk dilaksanakan ibadat korban. Sebab itu kata Nabi, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah menetapkan kita berbuat baik pada semua perkara. Fa iza qatamtum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinuz dzibhah. Bila mana kamu menyembelih, maka elokkan sembelihan kamu. Maksud elok sembelihan, cara kita ikat, cara kita gunakan pisau, semuanya cara yang ihsan. Maka tak ada sebab binatang tu nak mengamuk. Ya, kita korban tiada tahu. Kejadian mengamuk berapa kali kita dengar? Dalam 100 korban mungkin ada satu mengamuk. Kadang-kadang yang mengamuk tu bukan lembu, orang tu mengamuk. Orang tu mengamuk. Yalah, kontur orang dia pula. Lebih pada lembu mengamuk. Lembu tak mengamuk sangat. Saya tak nafikan mungkin ada secara teknikal. Tapi bukan kebiasaan. Bukan kebiasaan. Maka ini kita nak fahamkan maksud tazkir. Itu Allah menundukkan binatang-binatang ini untuk kita buat ibadat. Maka mudah kita buat ibadat korban. Tak ada orang buat korban kemudian mati. Ya, mungkin kita dengar satu dua cerita mati sebab di sembilan lembu terkena urat nadi dia. Lembu tu menggelupur sebab pisau tu dekat sangat dengan tangan dia. Dia terkena tangan dia. Maka putus urat nadi, dia mati. Itu berkait dengan pengalaman dan teknikal. Dengan masa muda ajar dia lah. Semana-mana benda payah. Kalau kita tengok payah nak kena. Mungkinlah memang dah ajar dia. Macam kita sebut secara umum lah atas kenderaan, atas jalan raya ada orang aksiden. Tapi bukan sebab kerana ada orang aksiden diharamkan naik kereta semua. Kerana peratusannya masih lagi rendah berbanding yang selamat. Jadi ini maksud tazkir. Kemudian bila Allah Ta'ala menyebut tentang binatang korban ini disebut nama Allah. Kata Allah, lan yanalallaha luhumuha. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, wala dima'uha atau darahnya, walakin yanalu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah ialah taqwa yang ada daripada kamu. Sebab turun ayat ini diriwayatkan daripada Ibnu Juraij, katanya orang-orang jahiliyah mereka ini akan melumurkan Kaabah dengan darah-darah binatang korban mereka dan juga daging-dagingnya. Bila mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok, mereka kata nahnu haqqu an nadmah, kami lebih layak untuk lomorkan daging dan darah dekat Kaabah. Maka turun ayat ini. Orang jahiliah dulu pun dikorban. Sebab korban ni daripada syariat Nabi Allah Ibrahim. Dipindah-pindah tapi korban tu masih ada, cuma disembelih untuk berhala. Bila mereka sembelih lembu atau mereka sembelih unta, darah tu mereka ambil untuk lomor pada Kaabah. Tanda mereka buat korban, kononnya nak beritahu darah ni sampai ke Tuhan. Dan daging pun mereka ambil lomor sekali. Ambil daging, lomor kat Kaabah. Maka orang beriman kata kami lebih layak buat sebab kami buat atas nama taqwa. Mereka ni buat atas nama penyelewengan jahiliah. Maka kami pun nak buat macam tu. Maka tu ayat ni, bukan gitu cara dia. Bukan begitu cara nak sampaikan darah kepada Allah, darah korban atau daging korban, bukan cara itu. Caranya ialah kamu melakukannya dengan takwa, ikhlas pada Allah. Menurut perintah Allah, yang tu Tuhan tak perintah, dengan membahagikannya pada fakir miskin. Dengan makan padanya. Itu yang Allah perintah, itulah dia takwa. Dan dengan itulah ibadat korban pahalanya sampai pada kamu. Bukan dengan cara kamu ambil darah lomor. Orang kita pun ada juga dia ambil darah tu, dia lomor kat kulit binatang. Kan darah korban, darah tu najis. Kita pun ambil, kita lomor kat kulit dia. Atau ada lomor mana-mana, konon nisab. Ni darah berkat, darah korban. Tak, darah tu dia najis. Tak boleh kita nak lomor mana-mana, tak boleh. Darah tu dibuang sifatnya. Yang ada pada daging pun kita buang. Benar dikorban tapi bukan makna darah tu jadi suci. Sebab buat ibadat korban tu. Yang namanya najis-najis. Dan tak perlu pula daging ni kita pun ambil untuk menghormati tadi, kita pun buat sesuatu ritual tertentu. Tak, cara hormat daging tu bagi kau.
hadiahkan, sedekahkan dan makan. Begitu cara pelaksanaan ibadat korban. Dan itulah dia takwa yang Allah tuntut pada kita. Dan demikianlah sampai pahala kita. Bukan dengan cara-cara jahiliah, di lumur darah, daging. Sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang ibadat korban. Dan Allah Ta'ala menyebut tentang unta sebagai satu daripada korban yang paling baik. Maka Allah Ta'ala menceritakan, kalau kita tengok daripada ayat sebelum itu yang kita tafsirkan, Allah menyebut tentang sifat orang kafir yang menghalang orang beriman daripada jalan Allah, daripada masuk Mekah. Kemudian Allah menjelaskan tentang manasiku haji, itu cara-cara haji dan juga manfaat dunia dan akhirat. Dan Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana ibadat haji yang disyariatkan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang ibadat korban yang disyariatkan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut pada ayat yang berikutnya yang kita baca tentang bagaimana Allah menjaga orang beriman dan menjaga tanah haram. Kata Allah, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah yang menjaga orang beriman. Manakala orang beriman, dia kena jaga semua perintah Allah. Dia kena jaga Kaabah, dia kena jaga tanah haram, dia kena jaga bulan haram, dia kena jaga segala perintah-perintah dan syariat, maka Allah perlu jaga orang beriman. Kewajiban orang yang beriman ialah menegakkan syariat. Dan Allah Ta'ala menjamin siapa pun yang menjaga syariat Allah dan segala hormat Allah, segala syiar Allah, Allah jaga dia. Maka kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah yudafi'u, mempertahankan atau menjaga, anil ladzina amanu, kepada orang beriman. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Allah Ta'ala tak suka orang yang khianat, lagi kufur dan ingkar. Baik, apa sebab turun ayat ini? Diriwayatkan ketika mana orang beriman mula ramai di Mekah. Dan sebahagian mereka ini orang gagah. Manakala musyrik Mekah menggandakan penindasan pada orang beriman. Maka sebahagian orang beriman merancang untuk membunuh orang-orang kafir yang menganiaya orang beriman. Waktu itu Nabi belum berhijrah. Sebahagian bila orang Islam dah makin ramai, mereka tak nak lagi berdiam diri bila ditindas, dipukul. Mereka merancang untuk bunuh pemimpin-pemimpin. Nak buat ikhtiar. Maka Allah turunkan ayat ini supaya melarang orang beriman daripada membunuh orang kafir waktu itu. Tak boleh bunuh. Dan suasana dakwah, di mana umat Islam masih minoriti. Dan dakwah itu baru nak subur. Supaya tidak disebut dakwah ini berkembang dengan samsing, dengan mata pedang. Bukan dakwah ini berkembang dengan sifat sabar. Dan sehingga penindasan itu berada pada kemuncak. Dihalau keluar semua orang beriman, kemuncak. Maka ketika itu baru dibenarkan perang. Ketika mana orang Islam masih boleh duduk di Mekah. Walaupun sebahagian ditindas, sebahagian dizalimi. Tapi belum sampai kemuncak. Kerana kemuncak yang mana Allah izinkan perang bila dihalau keluar. Walau tidak ada orang layak boleh, tidak ada orang boleh halau orang keluar daripada negara. Tanpa sebab. Di antara kewajipan pemimpin dan negara, dia tak boleh menghalau warganya keluar daripada negara dia. Sebab itu satu kezaliman yang besar. Bayangkan kalau seorang tu dihalau keluar dari negara dia, nak duduk mana? Menyukarkan dia. Menyusahkan dia. Walau dia tak buat sebab-sebab yang patut menyebabkan dia halau keluar. Hatta dalam Islam, siapa yang buat jenayah sekalipun, dia masih lagi ada hak untuk berada di negara dia. Masih ada hak. Dia mencuri sebagai contoh. Dia penjarakan di negara dia. Dia tak dipenjara di negara luar. Sebab hak keluarganya masih ada dan sebagainya. Bukan senang kita nak expel orang atau nak buang negara. Bukan senang. Hanya dalam kerangka ataupun undang-undang dibenarkan halau bila mana mereka khianat negara. Dengan bekerjasama dengan musuh untuk jatuhkan negara. Ini baru boleh halau keluar. Sebab apa? Dia ada musuh yang bersama dengan dia. Duduklah negara-negara musuh. Tengok ada orang yang dia bekerjasama dengan kerajaan komunis untuk menjatuhkan kerajaan di negara ini. Akhirnya boleh sampai ditangkap. Maka dia pun balik ke negara komunis lah. Walau asal dia orang Malaysia lah. Maka China pun jaga dia. Sebab dia bergabung dengan China. Yang jadi tali baru Jepun. Maka dia pun balik Jepun lah. Dalam satu situasi di mana negara boleh halau
penduduknya bila dia khianat pada negara dengan bekerjasama dengan musuh. Tapi kalau dia lawan negara seorang-seorang dia tanpa bekerjasama musuh, dia pun tak boleh halau. Dihukum penjara atau sebagainya. Tapi dia tak boleh dihalau. Bila boleh dihalau? Bila dia bekerjasama dengan musuh untuk menjatuhkan kerajaan. Maka boleh dihalau. Sebab dia ada negara musuh yang dia bekerjasama dengan. Dia bukan senang nak halau orang. Bila seorang tu dihalau, ini kemuncak kezaliman. Maka Allah Ta'ala melarang orang beriman pada permulaan untuk bertindak balas dengan kejahatan orang kafir. Bahkan Allah perintahkan orang beriman supaya bersabar. Sehingga Allah kata Allah tak suka orang yang khianat. Kerana pembunuhan tadi boleh mewujudkan khianat. Pembunuhan tadi boleh menjadikan, kita katakan, kelangsungan umat Islam akan terjejas. Allah amanahkan orang beriman supaya bersabar. Dan Allah amanahkan orang beriman supaya bersyukur pada Allah. Kenapa suruh jaga amanah? Amanahnya ialah sabar dalam menghadapi penindasan orang kafir. Sabar. Jangan buat tindakan yang rugikan Islam. Kita tuan-tuan bila berhadapan dengan musuh, kita pun berlawan ikut suka kita, maka dia rugikan umat Islam semua. Maka kita telah khianat amanah untuk kita jaga sesama kita. Dan kita buat, orang lain pun kena sekali. Maka kita jaga. Yang kedua, bila disebut tentang nikmat, walaupun di sebalik ditindas oleh musyrikin Mekah, masih lagi kamu ada nikmat untuk hidup. Kerana penindasan tadi tidaklah menyebabkan kamu tak boleh makan, tak boleh minum, masih berjalan. Masihlah ada nikmat untuk kamu syukur. Kita tuan-tuan kadang-kadang bila kita kena zalim, memanglah kita kecewa, kita pun nak balas, nak bunuh balik orang dan sebagainya. Tapi kita diajar sabar. Yang kedua, kita diajar syukur dengan melihat nikmat yang kita masih ada. Walaupun dia jahat, ada lagi nikmat. Nikmat kita masih boleh tengok Kaabah, duduk kat Mekah. Ini kalau penduduk Mekah ketika itu. Maka Allah ajar orang beriman bersabar. Kemudian sesudah itu, orang Islam pun berhijrah. Maka turun ayat. Udzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Diizinkan bagi orang beriman yang diperangi selama ini bi'annahum zalamu, kerana mereka dizalimi, untuk mereka berperang dan mengangkat senjata. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Allah akan membantu mereka dan Allah berkuasa membantu mereka. Barulah turun ayat perang. Bila turun ayat perang, bila para sahabat dihalau keluar daripada kota Mekah, demikian juga Nabi SAW, sehingga mereka berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dalam masa yang sama, orang musyrik Mekah tak puas hati kerana orang Islam dah ada negara. Dan orang Ansar yang melindungi Rasulullah. Lalu mereka mengumpulkan kekuatan. Dengan cara mereka rampas semua harta orang Islam di Mekah. Lalu mereka jual. Mereka ambil ini semua, mereka jual dekat Syam. Dan mereka berjaya memperolehi 50,000 keping emas. Hasil jualan harta benda orang Islam yang ditinggalkan. Mereka bukan sekadar halau orang Islam daripada Mekah. Mereka rampas harta. Dan mereka ambil, mereka jual. Sebahagiannya mereka miliki secara peribadi. Yang geng-geng Samsing macam Abu Lahab, Abu Jahal, masuk rumah orang Islam, ni rumahku. Orang Islam dah tinggal ni rumahku. Ni kenderaan, ni aku punya. Dan sebagainya dijual barang-barang tadi, sehingga mereka nak gunakan duit untuk beli senjata. Maka Nabi pun dengar. Abu Sufyan, yang menjadi ketua rombongan perdagangan, dagangkan barang orang Islam, jual barang-barang orang Islam ke bumi Syam dan mendapat laba untung besar. Maka Nabi keluar dengan para sahabat seramai 313 orang untuk sekat rombongan ini. Yang menjadi pensyariatan perang pertama, perang Badar. Perang pertama. Maka ketika keadaan tersebut, Rasulullah nak keluar. Nabi dah tahu jalan yang akan dilalui. Maka Abu Sufyan dapat berita Rasulullah datang untuk menyekat, untuk mengambil balik harta. Nabi bukan nak perang, Nabi nak sekat. Nabi tak bawa bala tentera perang. Dan bawa keadaan untuk sekadar ramai untuk menyekat. Sehingga kuda yang dibawa cuma 2 ekor. Unta 70 ekor. Ini perang Badar. Dan mereka pun tak bawa senjata yang lengkap. Maka Abu Sufyan dapat tahu dia memilih jalan melalui pantai. Jalan yang tak pernah dilalui. Abu Sufyan tahu jalan ni. Maka dia terselamat dan dia hantar surat kepada Abu Jahal supaya batalkan persiapan perang. Tunggu dia sampai dulu. Tapi Abu Jahal dah semangat untuk perang. Sebab dah kumpul 1,000 orang. Atas asas untuk
menjaga harta mereka, akan bertukar perang. Maka ketika mana Rasulullah mengetahui Allah mengenaki orang Islam bertembung dengan tentera Abu Jahal, bukannya kafilah Abu Sufyan. Maka ketika itu disyariatkan perang. Dia benarkan orang beriman untuk berperang. Maka perang Badar ialah perang pertama yang Allah izinkan. Maka meletuslah perang Badar dengan kemenangan berpihak pada umat Islam. Dan ketika itu ada orang kafir yang datang nak tolong. Rasulullah SAW tak nak terima pertolongan. Nabi kata, irji' falan nasta'ina bi musyrikin. Balik, kami tak akan minta tolong orang kafir. Apa tujuan Nabi cakap begitu? Untuk beritahu kemenangan Islam pertama bukan sebab orang kafir, pertolongan Allah. Kita kan kalau duduk dalam tim menang, kita kata, saya lah sebab menang tau. Orang beriman yang permulaan yang Nabi didik ni, mereka tahu kemenangan ini datang dari Allah. Mereka nampak keajaiban. Tapi kalau Rasulullah izinkan orang kafir perang bersama orang Islam yang nak tolong Islam, mereka ambil kredit. Dengan mendakwa sebab saya tolong dia, sebab tu menang. Lepas tu umat Islam dia kena tahu bila waktu dia boleh minta tolong orang bukan Islam, bila waktu dia tak boleh minta tolong. Ada waktu boleh. Bila waktu orang Islam boleh minta tolong orang kafir, bila orang Islam dah kuat. Maka kalau menang pun orang kafir tak akan claim sebab dia. Dia kalau tak masuk pun kita menang juga. Dia tak boleh claim. Kita boleh buat macam tu. Tapi ketika mana kita ni lemah dan dia boleh claim, mendakwa bahawa menang sebab dia, maka ini boleh rosakkan akidah kita. Kita tahu ini pertolongan dari Allah. Orang kafir tak percaya pertolongan Allah. Waktu mana kita berada dalam keadaan tertentu, kita tak akan minta. Kita nak tunjuk Allah berkuasa. Tapi waktu kita ramai, kita boleh minta tolong. Sebab dia tak jejas apa. Dia menang ke, dia tak boleh claim. Dia lah punca menang. Dia tak boleh claim. Kami lagi banyak menang. Maka dia tak boleh menjatuhkan reputasi umat Islam. Ini kaedah dalam menolong, minta tolong bukan Islam. Dan kita dibenarkan tolong, minta tolong bukan Islam bila mana kita berhadapan dengan musuh kafir. Tapi kalau musuh sama-sama Islam, maka tak boleh minta pertolongan. Ini berlaku pada zaman Izzuddin bin Abdus Salam sehingga beliau dihalau keluar daripada kota Damsyik atau kota Syam. Bila dua orang anak raja bertelagak, seorang minta tolong Perancis, seorang lagi sama-sama orang Islam. Maka beliau keluarkan fatwa haram minta tolong dengan orang kafir. Ifranch. Yang memang niat dia nak bunuh orang Islam. Dia tunggu masa je. Kalau tuan-tuan baca sejarah penjajahan tanah Melayu sendiri. Bila penjajah masuk, bila orang Melayu gaduh sama Melayu. Lalu mereka tawarkan pertolongan. Ini Francis Light yang buka Pulau Pinang. Dia tawarkan pada Sultan Muhammad Jiwa. Sultan Muhammad ketika itu. Untuk memerangi orang yang cuba memberontak kerajaan dia. Dengan syarat dia dapat Pulau Pinang. Maka dia masuk setiap pertelingkahan orang Islam. Raja-raja, anak-anak raja. Untuk dia menguasai orang Islam secara tadarus berperingkat-peringkat. Sebab itu Izzuddin waktu beri fatwa haram. Orang Islam minta tolong orang kafir untuk lawan orang Islam. Kenapa? Kerana kecenderungan orang kafir untuk bunuh orang Islam dan menguasai orang Islam. Akhirnya Izzuddin dihalau keluar daripada Syam. Dihalau keluar dan beliau menetap di Mesir. Letak di Mesir. Tapi itu musibah antara musibah umat Islam ketika itu. Dan pernah berlaku ketika mana Cordoba nak diserang. Juga kerana berbalah anak-anak sultan. Dia sultan mahkota ni banyak. Masing-masing ada pengaruh dia. Maka nak gaduh lah berbalah. Bila berbalah dalam masa yang sama, orang kafir nak ambil kesempatan. Dan ada orang kafir tawarkan pertolongan. Tapi raja ni, atau anak raja ni dia celik agama sikit. Akhirnya, dia mengambil keputusan meminta tolong daripada Yusuf Tashfin. Seorang pahlawan barbar yang terkenal. Yusuf Tashfin ni pahlawan sehebat seperti Salahuddin Al-Ayyubi, seperti Muhammad Al-Fatih. Yang dikagumi oleh Barat. Tuan-tuan boleh baca ketukan Yusuf Tashfin. Yang berjaya menyelamatkan kerajaan Islam Andalusia. Daripada dijajah waktu itu. Sehingga beliau menyebut kata-kata yang masyhur. Aku lebih suka menjadi pengembala kambing pada Yusuf Tashfin daripada menjadi pengembala babi orang kafir. Orang kafir kalau masuk campur, kita menang pun dia menang. Akhirnya jadi budak suruhan orang kafir. Aku lebih suka jadi pengembala kambing orang Islam daripada menjadi pengembala babi orang kafir. Bila bergaduh sama orang Islam, di mana putera ni dia tak nak minta tolong orang kafir, dia minta tolong Yusuf Tashfin.
Walaupun dia tahu bila dia minta tolong Yusuf Tashfin lah yang akan jadi ketua. Tapi tak apalah, masih lagi sama Islam. Kalau kita kalau gabung sama Islam, paling jahat dia pun dia suruh kita gembala kambing. Kita kalau duduk gabung kafir, dia suruh kita gembala babi. Teruk hina lagi kita. Lebih baik kita gabung dengan Islam. Ada kehinaan tapi jauh lebih baik daripada dihina oleh orang kafir. Ini kaedah dalam minta pertolongan. Dalam minta pertolongan secara umum. Ini dalam peperangan. Mungkin dalam bidang politik isyihadnya agak berlainan. Pun begitu masih lagi mengambil norma-norma ini. Asas, bila tolong orang kafir tidak boleh melemahkan orang Islam. Kalau melemahkan orang Islam, kita tak boleh minta tolong orang kafir. Kita berkonflik dengan orang Islam, kalau kita tengok yang menang juga orang Islam, tak apa. Berbanding kita bagi ruang kafir menang. Maka ini strategi politik yang kita kena tahu. Ya, orang Islam kalau dipasik dia menang, jauh lebih baik daripada orang kafir menang. Walaupun dia kata orang kafir ni adil. Dia tetap akan buat benda yang merosakkan umat Islam. Dia akan membenarkan LGBT, dibenarkan zina. Dia baik. Kita tengok pemerintah kafir. Baik, bagus. Tapi LGBT boleh. Homoseks boleh. Judi boleh. Arak boleh. Semua boleh. Walau itu yang Allah laknat. Tapi dia kan pemimpin adil, boleh berlaku. Jauh lebih baik kita pegang orang Islam. Walau kita tahu di Pasik begitu begini, dia tak halalkan LGBT tu. Dia tak akan halalkan pelacuran. Tak mungkin. Teruk-teruk mana-mana pemimpin zalim yang kita pernah dengar dalam sejarah umat Islam. Saddam Hussein ke, Muammar Gaddafi ke, yang disebut zalim, dia tak pernah benarkan pelacuran. Dia tak pernah benarkan judi. Dia tak pernah benarkan LGBT, tak pernah. Jauh lebih baik. Berbanding bila orang kafir masuk, dah dibagi semua ruang. Orang nak isap dada boleh, orang nak pelacuran boleh, judi boleh. Sebab itu hati-hati dengan slogan orang kafir yang baik lebih bagus pada orang Islam yang jahat. Tak ada. Orang Islam jauh lebih baik. Sebab dia tak akan buat benda yang direct mengundang kemurkaan Allah. Berbanding orang kafir yang terus akan membubarkan salah satu hukum hakam Allah. Habis, faraid pun dipadamkan. Tak boleh faraid, kita buat sistem mahkamah kita. Dah, habis hukum faraid. Ini hukum perkahwinan pun ikut cara dia juga. Maka diharamkan bentuk perkahwinan tertentu. Kerana ikut cara dia. Kemudian kata Allah Ta'ala, alladzina ukhriju min diyarihim, iaitu orang-orang yang dizalimi dengan dihalau keluar daripada negara mereka. Bighairi haq, tanpa sebenarnya. Illa an yaqulu rabbuna Allah, melainkan kerana mereka berkata Tuhan kami Allah. Jadi dalam Islam, berlainan agama tidak boleh jadi sebab untuk dihalau keluar negara. Kalau ada orang tu berlainan agama, tak boleh sebab untuk halau keluar. Sebagaimana bila Allah Ta'ala menyebut antara kejahatan orang Mekah, hanyalah orang Islam kata Tuhan kami Allah pun kena halau. Walau mereka membiarkan, mereka yang jaga Kaabah, mereka biarkan orang buat haji, tak ikut pun syariat yang biasa mereka pakai. Mereka tak halang. Tapi bila orang Islam kena dengki, mereka halang. Kemudian kata Allah lagi, walaula daf'ullahi an-nas ba'dhum bi ba'd. Kalau tidak Allah Ta'ala memenangkan sebahagian mengatasi sebahagian yang lain, lahuddimat sawami', nescaya akan runtuhlah sawami'. Sawami' ini artinya kita katakan gereja-gereja. Daripada perkataan sawma'ah, jamaknya sawami'. Wa biya', biya' artinya biara atau rumah ibadat orang Yahudi. Biya'un. Wa salawatun wa masajidun, dan juga tempat-tempat solat. Dan masjid-masjid yang disebut padanya nama Allah yang banyak. Baik, kenapa Allah sebut gereja, Allah sebut biara? Kerana ini ialah pusat ibadat yang terawal, yang dibina. Terawal yang dibina, mereka bina. Diikuti dengan masjid-masjid yang pada ini disebut nama Allah SWT. Baik, kita kata Ustaz, bukankah Masjid Haram yang awal? Ya benar, itu tak ada khilaf, Masjid Haram yang awal. Kemudian Masjid Aqsa keduanya. Tetapi merujuk kepada sejarah penyebaran agama. Maka agama Kristian ini mendominasi waktu itu. Maka banyaknya gereja mereka. Maka disebut gereja-gereja yang banyak. Merujuk kepada banyak, maka disebut dulu. Dan juga biara-biara Yahudi yang mengambil tempat sebelum kedatangan Islam. Kemudian barulah disebut masjid. Tapi bila Allah sebut masjid, Allah sebut sifatnya. Disebut nama Allah banyak-banyak. Berarti gereja tidak disebut nama Allah banyak-banyak. Dan demikian juga biara. Tidak.
Masjid disebut nama Allah yang banyak-banyak. Wala yansurannallahu man yansuruh. Allah akan membantu siapa yang tolong agama Allah. Innallaha laqawiyyun aziz. Allah Maha perkasa lagi Allah itu Maha kuat lagi Maha perkasa. Baik, Allah Taala lepas cerita tentang Mekah, sejarah sehingga ibadat sampailah ibadat korban. Kemudian Allah Taala nak beritahu bagaimana semua syariat ini dipelihara. Dipelihara dengan kuasa. Bagaimana kuasa itu terhasil dengan peperangan. Bagaimana peperangan itu berlaku dengan izin Tuhan. Dan bagaimana ia menang dengan pertolongan Allah. Untuk jaga semua syariat daripada syariat Ibrahim yang awal, yang tidak ada berhala padanya sebelum diselewengkan. Dan syariat korban itu sendiri yang punya falsafah pengorbanan. Maka semua ini, hormat ini dijaga dengan cara kuasa. Tak ada orang boleh jaga Islam tanpa kuasa. Tuan-tuan, kita jaga Islam pertama dengan ilmu. Yang kedua dengan kuasa. Tetapi dengan ilmu saja lama-kelamaan akan berlaku penyelewengan. Maka perlu ada kuasa. Perlu ada kuasa untuk mengukuhkan ilmu tersebut. Sebab itu Rasulullah SAW bawa dua benda, ilmu dan kuasa. Maka Allah berikan kekuasaan umat Islam dengan peperangan yang disyariatkan. Peperangan yang diizinkan. Bila seorang berperang dengan keizinan Allah, maka dia pasti dapat pertolongan. Sebab itu tuan-tuan bila nak perang, dia bukan suka-suka. Perang tak ada. Dia mesti mengambil kira hukum. Nak perang apa hukum? Maka mesyuarat ulama. Mereka akan mesyuarat di hadapan khalifah. Khalifah kata apakah kita kena perang? Maka ulama beri pendapat. Ini kata kita kena perang. Ini kata kita kena beri amaran. Ini kata kita kena bertahan. Ini kata sekian-sekian. Sehingga mereka dapat satu keputusan baru mereka perang. Mereka tak ada cerita, okey perang. Perang. Tak ada. Perang bukan semudah ABC macam tu. Nabi dalam perang Badar, Nabi mesyuarat. Nabi tanya sahabat-sahabat, nak perang ke nak apa? Ni Miqdad bin Aswad bangun. Sahabat Sa'ad bin Mu'az bangun. Sahabat ni bangun. Mereka kata kita perang. Nabi mengambil kira semua, maka bersetuju perang. Walau Nabi secara sendirian boleh kata perang. Untuk beritahu perang ni biar dilakukan dengan izin Allah. Bukan dilakukan sembrono. Bukan atas nama kita pemimpin besar, kita berkata perang. Dalam perang Uhud, Nabi mesyuarat. Mesyuarat lagi perang. Nak bertahan ke Madinah ke nak bertahan luar Madinah. Dalam perang Khandaq, mesyuarat lagi. Wajib Nabi bermesyuarat. Kerana perang bukan isu kecil. Oleh sebab itulah dalam melakukan peperangan, biar ia diizinkan oleh Allah. Bila Allah izinkan perang, maka datang pertolongan Allah. Kemudian Allah menyebut. Alladzina immakkannahum fil ardh. Orang-orang yang kami tetapkan atas muka bumi ini dengan kuasa. Dengan pertolongan kami. Sehingga kami berikan kepada mereka kemenangan demi kemenangan. Dan juga kekuasaan dan kerajaan. Apa sifat mereka? Allah sebut 4 sifat mereka. Yang pertama, aqamus solat, mereka mendirikan solat. Sepakat ulama, semua pemimpin antara agenda masyarakat, agenda negara yang perlu dilaksanakan ialah memastikan semua rakyat sembahyang. Ini tidak, semua negara dipastikan semua rakyat bayar cukai. Sembahyang tak apa, masing-masing kubur. Cukai mandatory, tak bayar cukai penjara. Kan pelik. Negara Islam sebenar, dia akan pastikan semua rakyatnya sembahyang. Tak sembahyang mandatory. Tapi negara yang asal materialistik, dia pastikan semua rakyat bayar cukai. Yang meniaga online pun cukai. Yang suruh rumah yang meniaga kek-kek itu pun cukai. Tak jangan buat undang-undang, cukai semua. Awak bisnes, kita pastikan awak bayar cukai. Awak kerja kerajaan, awak kerja mana-mana, sebulan untuk kami. Tak bayar, mandatory. Tak boleh pergi luar negara, kena penjara. Sembahyang, itu kubur masing-masing. Ini kebobrokan kerajaan yang tidak ikut syariat. Sebab itu dia tak akan dapat apa dia nak. Bankrupt juga negara. Tak cukup duit juga. Walau ada kutip semua piti-piti orang kampung. Tak cukup juga. Inflasi juga. Kenapa hilang keberkatan? Sebab kerja dia nak rakyat dengan rakyat duit. Dia bukan nak suruh rakyatnya mendapat redha Allah. Semua pemerintah negara atas dunia ni, mereka menjadikan hukuman cukai itu paling tinggi sekali dalam hukuman negara. Itu tak bayar cukai teruk gitu. Tak bayar cukai. Tanya geng-geng bayar cukai. Saya duit tak banyak, tak bayar cukai. Yang banyak, duit banyak. Yang kena bayar cukai. Kalau tak bayar teruk. Tak boleh luar negara, tak boleh sini, tak boleh sana. Mungkin nanti dia buat undang-undang kahwin pun tak boleh. Tak bayar cukai. Bayar cukai pun boleh kahwin.
Nanti nak sunat pun tak boleh. Nak sunat, bayar cukai dulu. Kadang-kadang kita nampak macam lawak. Mungkin undang-undang tu dibuat. Undang-undang. Banyak undang-undang lawak atas dunia ni. Hanya kan tak bayar cukai, tak boleh buat ni. Tak boleh buat ni. Nak buat haji umrah, tak boleh. Tak boleh. Hari ni boleh lagi lah. Merayu boleh keluar. Boleh buat umrah. Sebab tak bayar cukai. Mungkin boleh. Satu hari nanti. Sedangkan Allah menyebut sifat kerajaan yang Allah tolong dijadikan agenda negara solat. Maka kita mau tanya negara mana jadikan agendanya solat. Kita tengoklah mana negara Islam kalau dia tak jadikan solat agenda negara, dia akan hilang keberkatan. Yang kedua ialah menunaikan zakat. Barulah datang agenda harta. Tentang zakat ni punya hebat. Orang kalau jaga semayang, automatik dia keluar zakat walaupun kerajaan tu tak wajibkan zakat. Macam kita kat Malaysia, wajib tak zakat? Secara undang-undang, bukan hukum. Tak wajib. Tuan-tuan tak bayar zakat, tak kena tangkap. Tak bayar cukai, kena tangkap. Kalau tuan-tuan tak bayar zakat, keluar duit kedai SP, tak bayar zakat, tak kena apa. Tapi kenapa orang bayar zakat? Kategori orang bayar zakat ialah orang-orang yang dirikan solat. Orang ni takut dosa akhirat kelak. Walau tak wajib bayar zakat, dia bayar zakat. Sehingga hari ni kita tengok, kadar kutipan zakat sentiasa bertambah kerana kesedaran agama. Walau tak ada undang-undang untuk menangkap orang tak bayar zakat. Tak ada. Undang-undang orang kutip zakat tanpa tauliah ada. Dia kutip zakat tanpa tauliah, itu ada. Tapi tak bayar zakat tak ada. Makna katanya kalau tuan-tuan tak pernah bayar zakat, baik fitrah, baik zakat ternakan, tak kena apa pun. Tapi kerana mereka mendirikan solat, mereka tak mungkin akan terlepas bayar zakat. Kalau mereka terlepas, mesti qada balik kerana takut pada Allah. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala menyebut amaru bil ma'ruf, mereka suruh yang baik-baik. Yang keempat, wa nahaw 'anil munkar, mereka mencegah kemungkaran. Walillah aqibatul umur, dan bagi Allah kesudahan setiap perkara. Yang dimaksudkan bagi Allah Ta'ala kesudahan setiap perkara ialah semua benda akan dihitung akhirat kelak. Siapa pun jadi kerajaan, Allah akan hitung akhirat kelak. Ni kita kalau pemerintah kita tak sibuk, tugas pemerintah turunkan barang. Kalau barang tak turun, kita turunkan pemerintah. Kerja kita benda tu je. Kerja menteri turunkan barang. Menteri tak nak turun, kita turunkan menteri. Tapi kalau falsafah hidup kita cuma cerita barang murah, kita lupa tentang akidah. Lupa tentang syariah. Patutnya kita nak turunkan mana-mana menteri-menteri yang tidak ambil cakna tentang agama. Mana-mana kerajaan yang tak nak cakna agama, kita turunkan dia. Kalau kita tak turunkan dia, Allah juga akan turunkan dia. Kita turunkan dia atas nama amar ma'ruf nahi munkar. Kami tak nak duduk di bawah pemerintah yang Allah murka. LGBT boleh, seks boleh, pelacur boleh, judi boleh, semua boleh. Kami jauh mampu bersabar dengan harga barang naik. Tapi kami tak sabar bila kemurkaan Allah yang naik. Kita tahu nilai kemurkaan bila Allah murka lagi teruk. Ya bukan maksudnya kita setuju barang naik, kita pun tak setuju. Tapi kita pun kena kaji faktor-faktor barang naik itu sendiri. Kita pun kena rasional juga. Kita pun kena tahu juga peredaran bagaimana naik turun ekonomi dunia. Jangan kita fikir macam jenis otak emosi sangat. Semua kita kata kerajaan salah. Ya dia membabitkan pasaran ekonomi. Itu memang kita tak boleh kata apa. Kerajaan mana pun, pemerintah hebat mana pun. Kerajaan Eropah punya hebat, jatuh juga ekonomi. Mereka juga tak mampu stabilkan banyak barang-barang. Mereka tak boleh buat apa-apa. Kalau kita duduk sanjung sistem pemerintahan di Eropah, di Amerika. Mereka sama, harga minyak naik mereka tak boleh buat apa. Sampai 1 liter sampai $10. Tak boleh buat apa. Walaupun mereka ada banyak. Lalu hari ni kata siapa nama ni Biding ni, Cik Biding kita kata, Presiden Amerika, ini sebab perang Ukraine lah. Ukraine Rusia, minyak naik. Kita pun tak boleh buat apa. Kalau dia negara besar, simpan stok minyak terbesar di dunia. Pun mereka tahu mereka tak mampu buat apa. Pernah satu ketika barang di Madinah naik. Saya bukan pro pada barang naik, tak pro. Supaya kita nak cerita, kita rasional juga. Barang naik, ada yang memang pemerintah salah. Kerana pemantauan yang lemah. Ada yang memang tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Jadi bila kita katakan harga barang di Madinah naik, sahabat-sahabat datang jumpa Rasul. Ya Rasulullah, sa'ir lana. Wahai Rasulullah, boleh tak tetapkan harga shilling? Jangan mahal sangat. Nabi kata tak boleh. Allahu musa'ir. Allah yang tetapkan harga barang, bukan aku. Allah yang tetapkan harga barang. Kerana ada setengah harga barang, Rasul nak ajar pada para sahabat supaya mereka rasional. Ada kerana kita katakan masalah pasaran dunia. Tak boleh buat. Maka naik turun. Ada yang memang kerana kecuaian pemerintah. Kerana gagal pelaksanaan.
kerana dia bagi monopoli orang tertentu, dibiarkan orang simpang barang, nyorok barang, mungkin. Tapi ada benda-benda yang memang tak elok. Berlaku naik turun. Kadang-kadang bila harga mas kahwin naik, pun pemerintah tak boleh buat apa. Umar Khattab khutbah. Minta semua perempuan dalam kaum keluarga bak mas kahwin rendahkan. Susah ramai orang tak boleh kahwin. Akhirnya seorang perempuan tegur Umar Khattab. Ni ambil daripada mana nak letak harga mas kahwin banyak ni. Sedangkan Allah membenarkan untuk letak banyak. Kalau Umar kata betul perempuan tu Umar salah. Ada benda tak nak buat apa. Kita boleh nasihat. So jaga mas kahwin jangan mahal sangat. Tapi keluarga tu pun dipikir banyak juga. Dipikir Ustaz, kita saja letak tinggi sebab begini. Ada sebab dia lah. Dia nak panggil saudara dia ramai. Dia nak buat makan sekian-sekian. Dia ada alasan dia. Yang ni pun ada alasan masing-masing. Jadi benda tu kita biarkan kepada uruf yang menentukan. Di samping tolak ansur yang ada, perlu ada. Jadi ada benda-benda saya katakan, kita berfikir ni jangan sahala sangat. Dia fikir jenis marah belaka. Semua benda yang ni. Tak betul. Otak kita biar cerdik sikit. Ada benda kita boleh marah pemerintah salah. Ada benda memang kena pasarannya begitu. Ada benda supaya kita buat langkah alternatif yang lain. Buat langkah alternatif yang lain. Sebenarnya dia satu sudut positif. Saya cerita positif lah. Bila barang naik, ia satu alternatif untuk kita cari barang-barang lain. Atau mencari negara-negara lain. Atau dari sudut lain untuk kita melebarkan lagi, kita katakan, ruang-ruang aktiviti ekonomi yang mungkin ada yang pasif. Dia kedai tu naik barang sebab ramai semua orang pergi. Kita mungkin patut cari kedai lain pula untuk stabilkan harga. Atau kita mungkin buat kedai sendiri pula. Kita mungkin begini-begini akhirnya stabil. Artinya supaya orang Islam khususnya berfikir cerdik dalam menangani persoalan ekonomi. Jadi bila Allah Ta'ala menyebut kerajaan yang Allah tetapkan tadi, Allah letakkan 4 sifat untuk dia mendapat pertolongan Allah. Kan dijadikan solat agenda negara, zakat juga agenda negara, amal ma'ruf agenda negara, nahi munkar agenda negara. Maka inilah dia negara, kerajaan yang utuh, yang Allah jaga, yang Allah beri pertolongan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.